Tuan-tuan, apabila orang Islam berkelahi dan mereka berpecah, akhirnya bumi Al-Aqsa ditawan oleh orang-orang Kristian semula. Pada zaman itu 70,000 orang Islam dibunuh di sekitar Masjidil Aqsa. Tak ada pemerintah yang boleh membebaskannya. Ada banyak sultan-sultan Az-Zinkiyah tak dapat membebaskannya. Walaupun banyak sultan yang baik seperti Nuruddin Az-Zinki baik, tetapi tak dapat membebaskannya. Sehingga pada kurun ke-6 Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seorang sultan yang bukan daripada keturunan Arab, yang tuan-tuan semua tahu, iaitulah Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan orang Arab, bukan keturunan Yasir Arafat, bukan keturunan Raja Hussein di Jordan, bukan. Dia seorang yang berbangsa Kurdi, tetapi bersemangat Islam. Inilah Islam yang tidak pernah mengira soal bangsa. Mari kemerdekaan orang banyak membicarakan tentang ketuanan Melayu. Sebelum nak cerita Salahuddin ni, saya nak cerita tentang Islam. Islam tak pernah menceritakan tentang ketuanan Arab, tapi Islam cerita tentang kedaulatan Islam. Seseorang yang dilahirkan Cina, dia tak boleh nak jadi Melayu. Macam mana nak jadi Melayu? Siapa yang dilahirkan Melayu, macam mana nak jadi Cina? Bukan kita boleh pilih, abang anak kita bagi jadi Cina, abang. Bukan boleh. Dah kita Melayu lah dia. Orang tak boleh orang Cina nak masuk Melayu, dan tak boleh orang Melayu nak masuk Cina. Tetapi orang Cina dan Melayu dan India dan apa bangsa pun boleh menganut Islam. Boleh menganut Islam. Dan apabila menganut Islam, tidak ada perbezaan kaum dalam Islam. La fadla li arabiyyin ala a'jami illa bitaqwa, kata Nabi. Tidak ada lebih orang Arab atas orang bukan Arab, melainkan dengan takwa. Tak ada. Tak perlu sangat untuk dipikirkan tentang ketuanan Melayu. Yang perlu dipikirkan ialah tentang kedaulatan umat Islam dalam negara. Dalam sejarah Islam, Islam adil. Islam tak pernah wajibkan orang Islam kena jadi Arab. Memang semayang kena baca Arab lah, Al-Quran dalam bahasa Arab, tapi tak wajib untuk orang yang lahir kena pakai baju Arab. Tak wajib. Kalau tuan-tuan lahir daripada kecil sampai ketua duk pakai baju Melayu dengan kain plekat ni pun, tapi akidahnya betul, ibadatnya cara Nabi, masuk surga insya-Allah. Tapi kalau pakai cara Nabi, mengaku adik-beradik Nabi dan keturunan Nabi, tapi perangai tak macam Nabi, tak masuk surga. Tidak ada kelebihan dalam hal ini. Nama-nama sarjana besar dalam Islam, Al-Imam Al-Bukhari yang meninggal pada tahun 256 Hijrah, orang Bukhara, Uzbek, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, bukan orang Arab. Al-Imam At-Tirmidzi yang meninggal pada tahun 297 Hijrah, Abu Isa daripada Tirmidz, bukan orang Arab. An-Nasai bukan orang Arab yang meninggal pada tahun 303 Hijrah, bukan orang Arab. Tapi kita semua sebut nama mereka. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Cuma Imam Muslim yang meninggal pada tahun 261 Hijrah itu ada sedikit ulama kata dia mungkin Arab dan mungkin tak Arab. Yang lain Al-Bukhari, At-Tirmidzi, siapa lagi? An-Nasai bukan orang Arab. Abu Dawud bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Ibnu Majah yang meninggal pada tahun 275 Hijrah, bukan orang Arab. 79 Hijrah, bukan orang Arab. Abu Dawud yang meninggal pada tahun 275 Hijrah, bukan orang Arab. Tetapi orang kenang rawahu Tirmidzi, rawahu Bukhari, rawahu Abu Dawud, rawahu Ibnu Majah.
Umat Islam tak pernah membezakan soal bangsa. Mereka bincang soal iman. Ini masalah orang Melayu dalam Malaysia ni. Dia duk kira Melayu. Bukan Melayu kalau masuk Islam dia panggil makloh. 10 tahun pun duk mu'alaf lagi. Padahal kawan tu Islam lebih baik daripada dia lagi. Dulu lebih teruk. Dia panggil dia tu masuk Melayu dah. Macam mana boleh masuk Melayu? Melayu bangsa, orang tak boleh masuk Melayu. Yang orang boleh masuk Islam. Boleh masuk Islam. Islam tak kira. Salahuddin Al-Ayyubi perang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dia bukan orang Arab. Tetapi ribuan tentera di kalangan umat Islam termasuk orang Arab berperang bersama-samanya, dan Allah mentakdirkan akhirnya Al-Aqsa bebas di tangan Salahuddin Al-Ayyubi.